kepada memerihalkan pantulan menggunakan perwakilan. Dalam pantulan, ingat lagi tak kalau transaksi perwakilan dia macam mana? Dia guna apa? Ingat lagi ke? Ada perkataan vet ke depan. Ingatlah tu. Transaksi gunakan arah dan juga jarak. Arah pergerakan dan juga jarak. Dan juga arah pergerakan vektor transaksi. Itu perwakilan dia untuk transaksi. Untuk perputaran pula adalah dia guna sudut dan juga arah. Dan dia punya sudut dia punya titik dan juga dia punya arah putaran. Itu kalau putaran. Kalau pantulan pula dia guna satu je, iaitu paksi pantulan. Dalam memerihalkan pantulan, paksi pantulan mestilah dinyatakan dengan jelas. Contoh kat sini, raja di sebelah menunjukkan Q prime merupakan imej bagi objek Q di bawah satu pantulan. Dia minta kita huraikan pantulan tersebut. Okey. Kat sini kita ada objek Q dan juga Q imej Q prime. First, kita gabungkan dulu. Tubah satu garis lurus. Q ke Q prime. Okey. Kemudian, kita kira dia punya jarak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tadi cakap tadi, jarak objek ke paksi adalah sama dengan paksi ke imej. Jadi kita bahagikan dengan 2. Bila kita bahagikan 2, 6 bagi 2 sama dengan berapa? 6 bagi 2 sama 3. dengan 3. Jadi belah kiri kena ada 3, belah paksi ke imej kena 3, objek ke paksi pun ada 3. Jadi ke sini 3, ke sini 3. Jadi kat mana paksi kita? 03. 03. Kita panggil ni paksi apa ni? Straight line ni. Paksi Y. Paksi Y. Jadi kita punya paksi pantulan adalah pantulan berada pada paksi Y. Faham sekarang ni? Faham. Faham, cikgu. Faham. Tanya faham, laju faham dia. Okey. Tengok yang kedua. Raja sebelah menunjukkan S prime membuka imej bagi objek S di bawah satu pantulan. Huraikan pantulan tersebut. Okey. Sekarang cikgu nak kamu tengok. Cikgu nak kamu buat. Cikgu nak kamu bagi jawapan je. Nampak? Saya buat. Saya kira. Cikgu bagi masa 1 minit. Ada yang dapat jawapan dah? Macam boleh? Boleh tak? Yang jawapan last tu dia nak apa je, cikgu? Paksi. Dia nak pantulan dia kat paksi berapa? Paksi X. Paksi X. Paksi X. Sini kita bagi paksi X yang ni. Paksi X, betul. Kamu dapat ni, paksi X ni. Kat sini kamu punya pantulan. Dapat di paksi. Tengok dulu kamu punya ni jarak berapa. Jarak dia berapa? 2. Jarak dia 2 kan? Tukar brush. Jarak dia 2. Jadi sini 1, 2. Sini 1, 2. Jadi pantulan dia dekat? Y. 1, 3 tu. Dekat titik 1, 3. Yang garisan yang melalui titik 1,
3. Ke sini lah. Sini masuk sama. Ah. Masih. Ini kita panggil okay. Ini kita panggil dia, bila ada satu garisan macam ni, kita panggil dia garisan Y sama dengan 1. Oh, dia kena beritahu pasti dengan dia punya nombor tu lah kan? Beritahu je kalau dia lalu dekat paksi Y, garisan 1 ni macam contoh macam ni. Dia punya paksi macam ni, beritahu je pantulan tu pada garisan Y sama dengan 1. Kalau kamu punya pantulan betul-betul ada dekat paksi ni, paksi Y ni, yang garisan ni, itu baru kamu panggil dia pantulan pada paksi Y. Kalau dia betul-betul pada garisan paksi X ni, baru kamu panggil dia pantulan pada paksi X. Sekiranya kamu punya garisan pantulan tu ada dekat macam ni, contoh tadi. Dekat nombor 1 ni kan, Y1 ni. Jawapan dia adalah pantulan pada garis Y1. Y sama dengan 1. Kalau pantulan kamu ada dekat sini pula, macam ni pula, negatif 4X ni, ya, dia punya paksi X negatif 4 ni, jawapan dia adalah pantulan pada garis X sama dengan negatif 4. Ada faham situ? Boleh cikgu. Faham. Faham kan? Faham. Betul faham ni? Betul kan? Faham. Faham. Cakap faham. Risau kat cikgu. Tak apa. Nanti tak faham tanya lagi. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita teruskan. Okey. Menentukan imej dan objek bagi satu pantulan. Okey. Kat sini kita minta dia. Dia minta kita bina imej bagi objek di bawah pantulan garis PQ. Dia bagi satu garisan PQ, dia bagi objek, dia minta kita lukis imej. Macam tadi, kamu kena buat garisan serenjang. Sini dulu. Lebih baik kalau kamu gunakan protector ataupun garis pembaris segitiga, sudut tegak. Macam cikgu tak ada. Okey. Pertama, dari bucu ke paksi dulu. Buat dari bucu ke paksi. Bucu ke paksi. Dan bucu ke paksi. Kemudian kamu tengok jarak dia. Ini 1,5. Jadi kat sini buat 1,5. Titik dia kat sini. Ini pula 3. Kamu panjangkan 3. Ini pula adalah 1. Kemudian kamu sambungkan je dia punya bucu. Nak bagi nampak clear, kamu padam balik lagi. Macam tu. P ni pun senang, B ni pun senang je. Buat satu. Yang ni halus, serenjang, 90 darjah. Ni pun sama, serenjang. Ni pun sama, serenjang. Ni jarak dia apa? Yang atas ni. 2. 2. Sini 2. Yang tengah ni? 0. Yang daripada hujung ni. 2. 4. 4. Sini 4. Yang bawah ni? 2. 2. Jadi kita sambungkan. Sini. Kemudian disambungkan sebelah sini dekat titik ni. Titik ni dekat paksi. Kalau kita pantulkan pun dia stay dekat paksi juga. Dan kita akan dapat kita punya image. It's very easy. Lukis. Okay. Lukis hadapan darah. Kemudian, tentukan kegunaan imej dan objek berikut berdasarkan paksi pantulan yang diberikan. Okey. Bagi titik A, C, F image, G image. F prime dengan G prime. A objek, paksi pantulan adalah paksi Y. Paksi Y. Paksi Y yang mana? Paksi Y adalah yang straight ni. Ni paksi Y. Kita tengok paksi Y dulu.
A ke paksi Y, berapa jarak dia? 3. 4. 3. 3. Tiga. Ada yang 3, ada yang 4. Kita kira 3. 3, 1, 2, 3. Jadi kita punya image pun sama, jarak dia adalah 3. 1, 2, 3. Jadi kita punya koordinat adalah untuk A image, Paksi Y sama dengan 2. tak, kita punya koordinat untuk image. Negatif 02. 3. Kosong. Sini. Sekejap. Sini Hafiz. Negatif 3. 2. Negatif 32. Yes, very good. Negatif 3, 2. Okay, C. C pula dia kata dia punya paksi pantulan adalah pada paksi X. Paksi X kita adalah yang bawah ni. Ni. Mana C kita? C kita adalah kat sini. Kita padam dulu ni. Okey, cikgu nak kamu beritahu cikgu jarak objek ke paksi berapa? 1. 2. 2. 2. 2. 1, 2. Juga 2. Koordinat untuk C image. 1, 2. 1, 2. 1, 2 kat sini. Dia gerak 2 kali. 1, 2. 1, 2. Di C image kita adalah Allah Akbar. 1, 2. Okey. Sekarang ni dia bagi F image. Paksi pantulan dia adalah garisan RS. Maksudnya kat sini dia minta kita cari dia punya objek. Dia minta cari dia punya objek. Dia bagi image. Kita punya sekejap ya. Okey. Ini si image dah. Dia punya F kat sini. Kita punya paksi adalah dekat sini. Kita buat dulu garisan Allah Akbar. Silap lupa lah. Kita buat dulu garisan 90 darjah. Sini. Okey. Cikgu dah buatkan dah garisan 90 darjah untuk kamu. Bagi tahu cikgu. Koordinat untuk F objek. Agak apa? Berapa? 1 negatif 3. 1 negatif 3. Digerasi 1, 2. Digerasi lagi 1, 2. Kat sini kamunya F. F objek kamu. 1 negatif 3. G image kamu. Kemudian paksi pantulan dia adalah sama garisan RS juga. Mana kamu ni G? G kamu kat sini. Pantulan dia kat sini. Kita buat satu garis lurus dulu. Okey. Koordinat dia. Koordinat G objek. 1, 2. 1, 2. Sama dengan C image ni. Dia punya koordinat. G sama dengan 1, 2. Macam tu kalau kita nak tentukan kita punya image ataupun objek. Kalau dia bagi macam ni. Dia bagi kita just nilai objek dan juga paksi. Suruh kita cari dia punya ni kawan dia, pasangan dia. Baik. Seterusnya ialah kenal pasti paksi pantulan dan huraikan satu perwakilan pantulan bagi pasangan titik di bawah. Baik, dia bagi A. A sama dengan 3, 1 dan A image adalah negatif 3, 1. Jadi kita tanda dulu. A adalah 3, 1. Betul kat sini 3, 1? Betul. 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 A. Sini kita punya A. Betul? Negatif 3, 1. Betul sini? Negatif 3, 1. Sebelah kanan. Sebelah kanan sikit. Very good. Ini adalah A image kita. Ni. Okey.
Kemudian macam biasa kita buat satu garisan straight ke sini. Kita gabungkan A dengan A image. Kemudian kita tengok jarak dia. Jarak dia berapa? 3 garis Tiga. Jarak sama-sama ni adalah 3. 3. Sebelah kiri adalah 3. Sebelah kanan pun adalah 3. Jadi dia punya pasti pantulan adalah pada paksi Y. pada paksi Y. Sebelah sini 3, 3. Kita punya pasti pantulan adalah pada paksi Y. Very good. B. Kita punya koordinat adalah negatif 4, 2 dan B image kita adalah negatif 4, 2. Ikut tanda dulu. Negatif 4, 2. Negatif 4, 2. Negatif 4, 2. Kat mana? Sini, betul? Betul. Betul. Sini. Betul. Ini B. Kemudian negatif 4, negatif 2. Bawah sini, betul? Betul. Betul. Ini kita punya image. Di image kita. Kita padam dulu A ni. Okey. Kemudian kita sambungkan B object ke B image. Salah. Boleh tu. Okey. Jarak dia berapa? 2. Oh, laju sekali tengok boleh nampak dah 2. Kan atas bawah, atas 2 bawah 2. Kiranya dia punya pasti kan? Pasti Paksi X. jadi pasti X. Very good. Dah faham dah ni macam mana nak cari dia punya pantulan. Setakat tu je lah kamu punya pantulan belajar. Senang tak? Senang. Boleh faham tak? Boleh. Boleh buat. Boleh. 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 Score. Betul. Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, kita buat rumusan sedikit apa kita belajar tadi. Pantulan ialah transformasi yang berlaku apabila semua titik pada satah dibalikkan dalam satah yang sama pada satu garis tetap yang dikenali sebagai paksi pantulan. Kiranya kita ada objek, kita ada satu paksi dan bila pantulan berlaku semua titik itu dibalikkan tapi masih berada pada pasah satah yang sama. Kemudian dia punya ciri-ciri dia lah objek dan image mesti berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Kalau objek belah kanan paksi tersebut, image kamu belah kiri paksi tersebut. Okay. Kalau objek kamu ke atas, image kamu adalah dekat bawah. Kemudian kedua ialah objek dan image mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Bila kamu buat satu garis serenjang dengan paksi daripada kamu punya titik objek, dia punya jarak dia mesti sama juga daripada paksi ke image. Dan ketiga adalah bentuk dan saiz objek, bentuk dan saiz image adalah sama dengan objek kecuali orientasi dia je. Orientasi image adalah songsang daripada orientasi objek. Dan yang keempat ialah image bagi suatu titik yang ada pada paksi pantulan itu ialah titik itu sendiri. Kalau titik objek ada dekat paksi pantulan, betul-betul kat tengah-tengah tu, kemudian bila dipantulkan dia masih sama lagi dekat tempat dia. Sebab dia berada di paksi tersebut. Faham? Faham. Faham, alhamdulillah. Jadi kalau kita dah faham, insyaAllah kita proceed kepada kita punya aktiviti kita pada hari ini iaitu quiz. Quiz.